Definisi konsep bagi morfologi. Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang meneliti setiap perkataan dari segi struktur, bentuk, dan penggolongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang mempunyai makna, manakala bentuk kata ialah satu unit tata bahasa sama ada kesan daripada proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan atau yang berbentuk tunggal. Dan akhir sekali ialah penggolongan kata. Penggolongan kata ialah proses menentukan jenis perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsinya. Seterusnya ialah latar belakang bahasa Iban. Dialek merupakan satu-satu bahasa yang dipertuturkan oleh sekumpulan masyarakat tertentu di setiap negeri seperti di negeri Sarawak, di mana masyarakat mereka menjadikan bahasa Iban sebagai bahasa lingua franca mereka. Bahasa Iban dipertuturkan oleh 1/3 daripada penduduk Sarawak, iaitu penduduk asli yang terbesar di Sarawak. Bahasa Iban menjadi penghubung dan bahasa perdagangan dalam kalangan orang Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, dan orang Ulu pada zaman Raja Brok. Bahasa ini adalah milik atau kepunyaan kumpulan bahasa Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Terdapat 4 golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas. Golongan kata yang pertama ialah kata nama. Kata nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. Kata nama boleh dikelompokkan kepada 3 kumpulan, iaitu kata nama khas, kata nama am, dan kata ganti nama diri. Kata nama khas merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Terbahagi kepada 2, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada 2, iaitu kata nama khas hidup manusia dan bukan manusia. Seterusnya ialah kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya. Dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu kata nama am konkret dan kata nama am abstrak. Seterusnya ialah kata ganti nama diri. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Kata ganti nama boleh dibagi kepada 2 golongan kecil, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk pula dapat dibagi kepada kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Kata ganti nama diri pula dibagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri orang pula terbahagi kepada kata ganti nama diri orang yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Berikut merupakan contoh golongan kata nama. Sebagai contoh ialah kata nama khas, iaitu jantang, yang merujuk kepada nama seseorang lelaki Iban. Seterusnya adalah kata kerja. Kata kerja adalah merupakan kata yang menjadi aspek dalam binaan bagi frasa kerja. Kata kerja digunakan untuk merujuk kepada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti manusia ataupun haiwan. Kata kerja ini ianya terbahagi kepada 2 jenis, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang diikuti oleh sesuatu objek yang terdiri daripada prasanama untuk melengkapkan maksud ayat tersebut. Contoh perkataan daripada kata kerja transitif iaitu masuk ataupun dalam bahasa Melayunya membasuh. Manakala kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek kerana sudah ada makna bagi ayatnya. Contoh perkataannya adalah nyumai ataupun memasak. Seterusnya ialah kata adjektif. Kata adjektif didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan sifat bagi kata nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Selain itu, frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain, seperti kata bantu atau kata penguat. Terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif jarak, sifat, warna, ukuran, perasaan,
waktu, cara, bentuk dan panca indera. Oke, seterusnya kita beralih kepada kata tugas. Oke, definisi untuk kata tugas ialah kata yang tidak mempunyai makna berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu, sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, penegas, pemberi, dan penafian. Tetapi kata tugas mempunyai tugas yang penting dalam pembinaan makna. Oke, walaupun kata tugas ini tidak mempunyai makna yang berfungsi, tetapi kata tugas ini sangat penting dalam pembinaan makna. Dan kata tugas juga hanya digunakan dalam frasa atau ayat untuk menjalankan sesuatu tugas tata bahasa. Dan kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, sama ada predikat frasa nama, frasa kerja, atau frasa adjektif. Berikut merupakan contoh kata tugas dalam bahasa Iban. Oke, di sini kami hanya memaparkan 5 contoh kata tugas dalam bahasa Iban, yaitu yang pertama enti yang bermaksud kalau, yang kedua tang yang bermaksud tetapi, yang ketiga tajapan yang bermaksud walaupun, yang keempat benung yang bermaksud sedang, dan yang kelima enggau yang bermaksud dan ataupun dengan. Kesimpulannya, aspek penggolongan kata bukanlah satu kajian yang baru kerana perkembangan yang berlaku dalam linguistik menyebabkan kajian golongan kata dipertingkatkan dari semasa ke semasa, khususnya pada masa kini, berlaku dalam bidang linguistik berkomputer. Walaupun terdapat ketidakseragaman dari segi istilah yang digunakan, definisi penggolongan kata, jumlah golongan kata serta kaedah yang dijadikan asas penggolongan adalah sama. Terdapat golongan kata iaitu 4 jenis kata nama, kata tugas, kata kerja dan juga kata adjektif. Jelaslah, golongan kata amat penting dalam pembinaan sesebuah ayat yang dapat kita bezakan mana satu jenis golongan kata yang digunakan.